Assalamualaikum. Hai semua dan selamat petang. Saya Patricia pada petang ini. Selamat kembali ke zone di page Set Nawas Property Coach. So hari ini saya nak bincangkan bijak ke kita nak membeli rumah waktu COVID-19 ni. So penularan wabak coronavirus iaitu COVID-19 sekarang membawa kesan yang teruk. So menurut laporan Global Economic Outlook yang diterbitkan oleh agensi tersebut baru-baru ini, aktiviti ekonomi dunia akan menurun sebanyak 1.9% daripada 2020 tahun 2020 yang akan meletakkan ramalan pertumbuhan ekonomi global iaitu dalam Fitch Rating pada Mac 2020 yang melebihi 1% menjadi negatif. So ini saya nak kongsikan satu berita daripada berita harian yang apa yang dijangka dalam ekonomi dalam Malaysia. Adakah ekonomi dalam Malaysia akan pulih pada masa hadapan? Okey. Ini adalah daripada berita harian online. Daripada Fitch Rating. So ekonomi Malaysia maybe akan dijangka pulih pada tahun hadapan. So, Fitch Rating adalah satu daripada 3 agensi penerapan terbuka dunia yang menjangkakan ekonomi Malaysia akan pulih semula tahun hadapan dengan pertumbuhan pada kadar tinggi iaitu 5.8%. So, yang menjelaskan pandemik itu juga menjejaskan pendapatan ekspor daripada komoditi, perkiraan ataupun barangan perantaran dan pelancongan. Dalam ni jadi apa yang anda boleh lakukan, maybe betul anda mungkin mampu untuk membeli rumah yang anda idamkan, tetapi bukan waktu kemelisan ekonomi ni masa yang amat tidak sesuai untuk melabur lahan tanah. Bukankah lebih baik kita berhati-hati dengan tangguhkan pembelian hingga ekonomi pulih? Tapi tak semestinya. Tanpa anda sedari, tempoh ini mungkin boleh menjadi peluang keemasan buat anda untuk maybe untuk menambahkan lagi anda punya kewangan. So adakah anda tahu apakah itu artinya kemelesetan ekonomi? So secara umumnya kemelesetan ditakdirkan sebagai dua suku berturut-turut merekodkan pertumbuhan ekonomi negatif. Namun tidak perlu pertumbuhan negatif pun ekonomi dikatakan meleset. Penurunan pertumbuhan selama dua suku berturut-turut juga merupakan petanda kemelesetan. Antara sistem yang digunakan bagi mengukur penurunan ekonomi termasukkan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK, kadar guna tenaga dan produktiviti. Puncak dan peluang merupakan titik paling tinggi dan paling rendah dalam kitaran ekonomi. Kitaran ini adalah normal dan akan terus berulang. Kebanyakan orang akan berhati-hati dalam menjangkakan kemelesetan, apatah lagi berurusan dengan hartanah, dengan pasaran dalam hartanah. So sepanjang 15 tahun lepas dalam pelbagai fasa kitaran ekonomi kita dahulu, saya mendengar orang kata ekonomi akan meleset dan takut untuk melabur dalam hartanah. Semasa ekonomi berkembang, orang bimbangkan kemelesetan ekonomi yang dikatakan akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Semasa kemelesetan pula, orang bimbang kemelesetan akan bertambah buruk. Perasaan takut untuk bertindak ini tidak akan menguntungkan jika kita ingin melabur hartanah dengan berjaya. So, tahukah anda apa akan berlaku kepada harga rumah semasa kemelesetan ekonomi? So, fenomena pertama yang perlu kita teliti adalah harga rumah semasa kemelesetan. Harga tanah merupakan penyumbang besar dalam kos sebuah rumah. Jika harga tanah murah, kos keseluruhan untuk membina rumah juga murah dan begitu juga dengan sebaliknya. So adakah tanah lebih murah semasa kemelesetan ekonomi? So secara umumnya harga ditentukan oleh permintaan dan bekalan satu barang ataupun produk. Jika permintaan tinggi dan bekalan terhad, harga akan naik sehingga suatu kestabilan tercapai. Begitu juga dengan sebaliknya. Dalam kes tanah semasa kemelesetan, permintaan terhadap harta tanah biasanya berkurangan dan kesannya adalah penurunan harga.
So menurut salah satu daripada Fred Harrison, salah satu penyokong kita, idea kita 18 tahun hartanah, dalam fasa pengembangan harga tanah meningkat ke satu tahap di mana ia menjadi terlalu mengekang dan terpaksa diturunkan yang membawa kepada kemelesetan. Setelah kestabilan tercapai, harga tanah akan naik semula. Oleh yang demikian, secara logiknya harga rumah juga sepatutnya turun semasa kemelesetan. Di Malaysia kita tidak melihat penurunan harga yang ketara semasa kemelesetan. Yang ada cuma pertumbuhan mendatar. So ini dapat dilihat semasa kemelesetan yang kali terakhir pada tahun 2008 di mana indeks harga rumah Malaysia berkurangan tetapi bukan negatif. Indeks ni pernah sekali saja negatif semasa maybe waktu krisis kewangan Asia pada tahun 1997 hingga 2000. So patutkah anda mencapaikan hasrat ingin membeli rumah baru ataupun tunggu beberapa tahun lagi? So maybe meramalkan pada tahun berlaku pada tahun 2021 dan atau maybe 2022. Memerlukan kita membuat anggapan dan ada risikonya iaitu mungkin anggapan kita betul dan mungkin salah. Kita cuba untuk menaikkan kepada anggapan kita betul menggunakan pakai data yang terdahulu dan ataupun teori yang kukuh. So dalam pasal hartanah kita boleh lihat bahawa kemelesetan sentiasa diikuti oleh pertumbuhan sementara. Okey. So, adakah anda rasa harga rumah akan turun pada 2020? So, harga rumah sememangnya akan meningkat beberapa tahun, bukan meningkat, akan meningkat. Tetapi harga rumah sememangnya meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. So, namun kadar peningkatan MHPI kita ada menurun. So, pada iaitu 0.2 mata lebih tinggi berbandingkan pada tahun 2018. Sebagai pembandingan, indeks tahun atau tahun meningkat sebanyak 2.5 pada 2018. So pada tahun 2017 dia menaik sebagai 6.1 dan daripada 2016 iaitu 7.0. So ini merupakan tanda baik yang menandakan harga rumah kini semakin meningkat pada kadar yang lebih mampan. Okay, so walau bagaimanapun pemetaan terhadap rumah akan sentiasa ada dan kadar faedah lebih rendah yang ditawarkan oleh bank akan menggalakkan lagi permintaan ini. Rumah di lokasi yang baik dengan laluan mudah untuk ke tempat kerja dan pelbagai kemudahan pada harga mampu milik akan stabil harganya. Pendek kata, jika anda membeli rumah yang tinggi permintaannya, mustahil harganya akan turun. So last sekali, apakah kelebihan yang anda dapat apabila anda membeli hartanah pada semasa COVID-19 ni? So yang pertama adalah kadar faedah yang lebih rendah. So okey, berdasarkan dasar monetari ni, Bank Negara Malaysia, okey, Bank Negara Malaysia BNM, biasanya menurunkan kadar faedah semasa kemelesetan bagi menggalakkan peminjam dan perbelanjaan baru-baru ini. BNM telah menurunkan kadar dasar semalaman overnight policy rate ataupun OPR buat kali kedua pada 2020 kepada 2.5% disebabkan penurunan wabak COVID-19 ini. Kadar faedah yang rendah baik untuk pembeli rumah kerana asuran bulanan pinjaman perumahan akan turut berkurang. Maybe ada penjabatan kos ketara bagi anda di situ ya. Okey, yang kedua adalah maybe perampasan daripada jual pendek. So biasanya perampasan hartanah lebih banyak berlaku semasa kemelesetan kerana ramai pemilik menghadapi kesukaran membayar faedah atas pinjaman perumahan mereka disebabkan kekurangan pendapatan. So maybe anda kemungkinan menemui banyak pilihan yang baik di pasaran lelong. So, yang ketiga adalah pasaran yang memihak kepada pembeli. So semasa kemelesetan ekonomi ni,
kelebihan anda sebagai pembeli, bermakna lebih mudah untuk menurunkan terma yang menguntungkan anda sebagai pembeli. So, melihat kepada bagaimana harga mengecut ataupun menjadi stabil dalam kes Malaysia ini dan kadar faedah menurun semasa kemelesatan ekonomi nampaknya adalah masa yang paling sesuai untuk anda membeli hartanah untuk perlaluan di waktu ni. Dalam tempoh ini harga menjadi mampu milik dan pertumbuhan juga boleh dijangka. So yang keempat adalah anda kemungkinan akan mendapat anda akan mendapat pulangan yang lebih tinggi di kemudian hari. Kemelesatan ekonomi bukan sesuatu yang berpegangan, okey? Mengikut sejarah, biasanya 4 tahun apabila anda membeli semasa kemelesatan ekonomi, anda membeli pada harga murah dan anda berpeluang untuk menjual pada harga yang lebih tinggi. Selepas pemulihan dan pengembangan adalah cerah. Potensi untuk mendapatkan pulangan lebih tinggi meningkat dengan dramatik sekali. So kalau anda nak lebih tahu tips dan pembelian hartanah ataupun tips kewangan atau anda nak kami bantu dalam pembelian rumah sama ada untuk duduk sendiri ataupun untuk pelaburan, anda boleh menonton video di page Ted Nawas Property Coach. Banyak tips-tips mengenai hartanah ataupun kewangan yang kami kongsikan di Facebook Live kami pada setiap jam 3 petang dan 10 malam sepanjang bulan Ramadan ini. So ataupun korang kalau korang malu ke apa, korang boleh WhatsApp ke 017-444-2124. So 017-444-2124. Ataupun anda boleh PM saja di Facebook page kami iaitu page Ted Nawas Property Coach. So ini saja yang saya kongsikan pada hari ini. So sekian saja daripada saya. Terima kasih semua. Bye.